Okey, so insyaAllah kita akan belajar hari ini tentang hukum tajwid. Okey, so hukum tajwid yang kita nak belajar pada hari ini sangat simple. Okey, so ada beberapa sahajalah hukum tajwid yang kita akan belajar. Okey, so boleh ambil buku tulis, buat nota berdasarkan tajuk kita hari ini. Okey, yang pertama dalam hukum tajwid ini Ustazah nak ajar tentang mad silah. Siapa pernah dengar tentang mad silah? Ni bukan nama orang ya, bukan nama Asilah ke Muhammad ke tak. Ini mad silah. Okey, mad silah ni ialah huruf mad, mad yang terdapat selepas huruf ha dhamir. Huruf ha macam ni. Kalau kita tengok kat sini, ha yang macam ni. Ha macam ni, macam ni. Ada ha macam ni, ha macam ni yang dia ada dekat akhir perkataan sahaja. Berbaris dhammah. Kalau dia berbaris atas tak ada, tak akan digunakan lah, itu bukan mad silah lah. Dia hanya baris depan dan baris bawah. Dhammah baris depan, kasrah baris bawah. Okey, mad silah ni terbahagi kepada dua, iaitu mad silah qasirah dengan mad silah tawilah. Mad silah qasirah ni apa? Mad silah qasirah ni bila ha dhamir dia berada antara huruf yang berbaris. Maksudnya kat sini berbaris, yang dekat sini pun berbaris. Okey, depan belakang dia berbaris. Letak antara dua huruf yang berbaris. Kalau kata sebelum dia huruf sakinah, dia takkan jadi. Kalau sebelum dia mati, dia takkan jadi mad silah. Memang takkan. Okey. So dia bertemu dengan huruf depan dia ni, depan ha ni bertemu dengan huruf yang bukan hamzah. Bukan hamzah, ni hamzah. Dalam dua kalimah yang berlainan. So hukum kat sini kita akan baca dengan dua harkat. Innahu tagha. Innahu tagha. Kalau bawah dia qaumihi rabbana. Macam tu. Qaumihi rabbana. Dua harkat je kat sini. Jangan panjang-panjang sangat. Dan janganlah tertinggal harkatnya. Okey, seterusnya mad silah tawilah. Mad silah tawilah ni apa? Mad silah tawilah ialah bila ha dhamir, ha yang tadi tu lah, sama je di antara dua huruf yang berbaris. Ni berbaris, yang ini pun berbaris. Dan dia bertemu dengan huruf hamzah. Dia bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah yang berlainan. Ni satu perkataan, ni satu perkataan. Dua kalimah yang berlainan lah. Kalimah ni perkataan sama je. Okey. So bila bertemunya mad silah ni ha dhamir ni bertemu dengan hamzah, maka dia akan jadi panjang. Kadar bacaan dia 4 atau 5 harkat. Lam yarahu ahad. Macam tu. Ataupun bihi anfusahum. Itu cara bacaan mad silah. Lagi sekali, yarahu ahad. Bihi anfusahum. Macam tu. Okey, mad silah. Okey, seterusnya salin. Ini contoh dalam Quran. Okey, senang ceritanya kalau mad silah qasirah dia kosong je, hanya waw dengan ya kecil ni je. Kalau mad silah tawilah dalam resam Usmani, dia ada tanda misai ni. Misai dekat atas waw dengan ya yang kecil ni. Kalau ada misai atas ni, dia mad silah tawilah lah tu. Kalau pada waw kecil dengan ya kecil ni. Okey, sekejap lagi kita akan tengoklah ayat Quran, kita bagi contoh. Okey, seterusnya ialah mad lazim. Ini bukan nama orang, ini nama mad. Mad lazim. Mad lazim, dia ada dua pecahan. Dia ada dua pecahan. Satu kita panggil yang ini, kali ini. Satu lagi kita panggil dia harfi. Dia ada dua pecahan lah, Hazal buat dua slide. Satu kita panggil kalimi. Kalimi. Satu lagi kita panggil harfi. Kalimi ni apa? Harfi ni apa? Sekejap lagi Hazal cerita. Tapi dia pecah dua lah Okey, kalimi ni apa? Kita pergi dekat kalimi dulu. Kalimi ialah huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertanda sukun dalam satu kalimah. Huruf mad ni ada 3, alif, waw dengan ya. Bertemu dengan huruf bertanda sukun dalam satu kalimah.
Okey, so kita ada dua. Mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Dia tambah pula musaqqal. Beza dia ada dua. Mad lazim kalimi ni pecah lagi kepada dua. Iaitu mad lazim kalimi musaqqal dengan mad lazim kalimi mukhaffaf. Ini kata kunci dia. Okey, satu musaqqal, satu mukhaffaf. Mad lazim kalimi musaqqal ialah huruf mad alif waw ya tadi yang bertemu dengan huruf yang bertanda sukun yang bersyaddah. Syaddah. Kenapa dia ada syaddah? Sebab contoh dha ni ada syaddah kan? Asalnya ialah dha ni yang pertama dia berbaris sukun dan dha yang kedua berbaris fathah. Dia pecahkan macam ni. So dia tak ada nak tulis dua kali kalau tulisan Arab ni. Satu sakinah, satu yang beralis atas ni dia gabungkan menjadi satu huruf yang bersyaddah. So itu namanya sukun yang bersyaddah dalam satu kalimah dan dia akan dibaca secara idgham. Contoh baca idgham tu macam mana? Nazar bagi contoh. Waladdallin. Macam tu. Kalau bawah dia atuhajjuni. Macam tu. Lagi sekali atuhajjuni. Macam tu. So dia kena ada macam idgham kat sini. Kena masukkan. Idgham ni maksudnya ialah masukkan. Bukan dengung Masukkan idgham ni. Masukkan dia punya yang huruf yang pertama dengan huruf yang kedua. Okey, seterusnya ialah mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang ni contoh dia. Terbalik pula contoh. Patut yang ni atas, yang ni bawah. Tak apa. Huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertanda sukun yang tidak bersyaddah. Sukun yang ini bezanya dia tidak bersyaddah. Dia sukun betul-betul. Dia sukun yang betul lah. Dalam satu kalimah dan tidak dibaca secara idgham. Baca dia macam mana? Al-ana. Macam tu je. Bawah ni pun perkataan sama juga. Al-ana. Macam tu cara baca dia. Okey? So yang ini hanya ada dua sahaja tempat dalam Quran iaitu dalam surah Yunus. Surah Yunus. Yunus. Ayat 51 dan ayat 91. Ni je. Dua tempat ni je. Yang lain tak ada. Tempat lain tak ada. Ni je perkataan yang ada. Okey, so setakat ni faham ke semua? Ada apa-apa nak tanya? Mad lazim ni pening sikit. Sebab dia macam sama perkataan dia. Tapi nak membezakan tu agak susah. Faham je susah itu. Okey? Tak ada soalan? Kalau ada soalan tulis dia dekat chat je lagi Hazal jawab. Okey, seterusnya tadi mad lazim kalimi. Yang ni ialah mad lazim harfi. Kenapa dipanggil harfi? Sebab huruf mad yang terdapat pada huruf fawatihus suwari. Fawatihus suwari ni maksudnya pembukaan surah. Dia berada di awal-awal surah sahaja. Tak semua surah. Surah dalam Quran ada 114. Hanya ada beberapa surah sahaja yang dimulakan dengan fawatihus suwari ni. Huruf-huruf fawatihus suwari yang huruf yang bertanda sukun bertemu dengan huruf yang bertanda sukun yang ejaannya menjadi hukum mad asli. Apa benda ni? Ajak lagi lah Hazab ceritakan secara pendek lah. Okey. Mad lazim musaqqal dengan mukhaffaf ni hanya ada dia ada huruf dekat ni je. Huruf nun, huruf qaf, huruf sad, huruf ain, huruf sin, salu, lam, kaf dengan mim. Hanya ni sahaja huruf yang ada mad lazim harfi. Ini sahaja huruf mad lazim harfi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sahaja huruf. Kenapa dia dipilih sebagai mad lazim harfi? Sebab kita tengok nun ni, pecahan dia kan kita sebut nun. Nun, kalau Jawi kita eja dia macam ni, nun. Nun, waw, nun. So dekat sini ada huruf mad. Ejaannya ada huruf mad. Ni huruf madnya. Contoh qaf. Qaf, qaf, alif, fa, qaf. Macam ni.
Kalau sod, ejaan dia macam ni. Sod, alif, dan. Nampak tak? Dia ada huruf mat tengah-tengah ni. Nun, qaf, sod. Yang ini ain. Ain. Dia ada ya. Okey. Yang ini sin. Dia pun ada ya. Sin. Macam ni ejaan dia. Lu, lam, lam, lam. Lam ejaan dia macam ni. Lam, alif, mim. Okey, kaf. Kaf macam ni. Kaf, alif, fa. Macam ni ejaan dia, kaf. Yang ini mim. Ejaan dia mim, ya, mim. Macam ni. Okey. Na kosa asalukum. Dia punya rangkaian kata je lah. Kalau nak ingat na kosa asalukum. Okey. So ini sahaja huruf-huruf mad lazim harfi. Okey, so kita pergi pada mad lazim harfi mukhaffaf. Huruf mad lazim harfi mukhaffaf ialah huruf mad, bukan mada. Salah ni. Huruf mad yang terdapat pada fawatihus suwari yang bertemu dengan huruf yang bertanda sukun yang tidak dibaca secara idgham. Itu mukhaffaf. Mukhaffaf ni ringan je. Contoh huruf sod. Sod. Macam tu je baca. Sod. Baca dia 6 harkat. Mad lazim semua 6 harkat. Okey, 6 harkat. Sod. Yang ini ain, sin, qaf. Kita eja dia satu-satu. Ain. Kita eja satu-satu. Kita pecahkan dia. Sin. Qaf. Macam tu. Kita pecahkan dia. Ain, sin, qaf. Macam tu. Macam tu je baca dia. Simple je. Okey, kalau mad lazim harfi musaqqal ialah huruf mad yang terdapat pada huruf fawatihus suwari yang bertemu dengan huruf yang bertanda sukun yang dibaca secara idgham. Kenapa? Okey, kita kenapa kat sini ada musaqqal. Kenapa kita panggil musaqqal? Sebab dia akan baca dengan dengung. Contoh yang ni kita eja alif lam mim. Yang ini sukun, yang ini bertemu dengan mim. Mim bertemu dengan mim. So dia kena idgham kat sini. Okey, yang ini kita akan baca ta, sin, mim. Kita akan baca dia dengung. Kat sini akan dengung idgham. Idgham kita masukkan dia sebab nun bertemu mim. Okey. Sebab tu kita akan baca dia secara musaqqal. Kita masukkan dia alif lam mim. Bawah ni ta sin mim. Ini kalau kita kat depan-depan ni memang Ustazah suruh buat praktikal lah. Tapi sebab kelas online macam ni semua orang pun malu kan nak buka suara tu kan. Memang tak adalah kerjasama kalau Ustazah suruh buka tu. Okey. So ni Hazan nak kamu faham secara teori. Nanti bila dah masuk kelas, dah masuk sekolah lagi sebulan, Hazan suruh kamu buat secara praktikal lah benda ni. Okey. So seterusnya ialah kita akan masuk tentang qalqalah. Qalqalah ni apa? Ialah satu lantunan suara yang berlaku disebabkan kita ada tekanan yang kuat pada makhraj huruf. Okey, so kita pecahkan kepada 3 iaitu qalqalah sughra, qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Okey, qalqalah sughra. Macam ni eja dia. Sughra. Sughra. Okey, sughra. Keterangan dia huruf qalqalah yang sukun yang terletak di tengah atau akhir kalimah di pertengahan bacaan. Maksudnya kita time kita wasalkan dia, time kita sambung. Okey, time kita wasal. Wasal ni sambung. Okey. Cara nak baca dia tu kita baca dia dengan ringan, dengan tidak terlalu menekan. Contohnya yaqta'un, taqala'i, al-abtaru, ajrun, mudkhala. Macam tu. Yaqta'una, taqala'i, al-abtaru, ajrun, mudkhala. Macam tu cara baca dia secara sughra. Okey, seterusnya kubra. Apa itu kubra? Qalqalah kubra kita panggil. Kubra. Kubra.
Iaitu kita mewakafkan. Wakaf ni kita berhenti. Berhenti. Kita memberhentikan bacaan pada huruf qalqalah yang tidak bertasydid. Yang tasydid yang macam ni, bentuk macam mulut kucing tu. Bentuk W tu. Sama ada ianya sukun yang asli, sukun yang asal ataupun dia sukun yang menjadilah sukun sebab kita berhenti maka dia akan jadi sukun. Contoh sederhana ni ialah contoh macam ni. Khalaqa, muhita, awwab, al-buruj, yulad. Kita berhenti macam tu. Kita tak seringan ini, kita sederhana. Kita macam beratkan sikit lah. Khalaqa, muhita, awwab, al-buruj, yulad. Macam tu. Okay? So habislah kubra tadi. So kita pergi pula pada qalqalah akbar. Qalqalah akbar ni apa? Ialah kita mewakafkan bacaan pada tertinggal A pada huruf qalqalah yang mempunyai tasydid. Dia ada tasydid yang berada di akhir kalimah. Ni dekat akhir bila kita berhenti ni dia ada syaddah dan disebabkan dia qalqalah dan dia syaddah, so kita akan bagi dia satu tekanan yang sangat-sangat kuat. Contohnya macam ni. Lahumul haqqa. Macam tu. Watab wal hajj ashad. Macam tu. Dia kena tekan banyak sikit. Lahumul haqqa. Watab wal hajj ashad. Macam tu. Dia kena tekan. Okay, so setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada lah. Faham tiga ni qalqalah, mat lazim harfi, mat lazim kalimi, mat silah. Ada 4. Okay. So kalau tak ada, Ustazah nak kamu nyatakan ini apa hukum kat sini. Alif, lam, mim, sad. Kat sini alif, lam, mim. Apa hukum dia kat sini? Siapa boleh bagi tahu? Kalau segan nak buka mic, boleh tulis dekat ruangan chat. Mat lazim Ustazah. Mat lazim. Betul mat lazim. Mat lazim kalimi ke harfi? Harfi. Betul mat lazim harfi. Mat lazim harfi musaqqal ke mukhaffaf? Musaqqal. Yes, betul musaqqal. Okey, seterusnya yang ini. Mim, sad. Kat sini mat lazim kalimi. Mat lazim harfi. Mat lazim harfi yang musaqqal ke mukhaffaf? Siapa boleh bagi jawapan? Dia musaqqal ke mukhaffaf? Muhafaf kot Ustazah. Betul mukhaffaf. Betul yang ni. Okey, seterusnya sadarika, sadarika. Apa hukum kat sini? Sadarika yang kita belajar tadi. Qalqalah. Okey, qalqalah. Qalqalah ada 3. Qalqalah sughra, kubra dengan akbar. Rasa-rasanya kat sini qalqalah sughra ke kubra ke akbar? Apa dia jawapan dia? Yang lain boleh try juga. Jadi 3. Qalqalah sughra. Betul Ilfa. Ilfa kan? Ilfa. Sadarika qalqalah surah. Okey, seterusnya. Okey, perasan tak? Minhu litunzira. Minhu ini ha dhamir. Tapi kenapa dia tak jadi maksilah? Sebab sebelum dia berbaris sakinah. Dia kena dua-dua. Depan dan belakang kena berbaris. Okey, seterusnya bihi wa dhikrah. Bihi ini mad apa? Mad apa?
Mak Sila. Okey, betul. Mak Silah. Mak Silah ada dua. Mak Silah Qasirah ke Mak Silah Tawilah? Antara dua. Apa jawapan dia? Mak Silah Qasirah ke? Apa dia? Qasirah. Ya betul. Mak Silah Qasirah. Masya Allah. Mantapnya semua kelas ni. Okey, seterusnya. Dunihi awliya. Ni, dunihi. 5 harkat kat sini kita baca. 4 atau 5 harkat. So ini mat apa? Mat apa? Mak Sila Tawilah. Okey, betul Mak Sila Tawilah. Okey, lagi. Ada lagi tak yang kita belajar hari ni? Banyak je hukum-hukum yang lain ni. Tapi saya nak tekankan yang kita belajar hari ini. 1, 2, 3. Berapa lah dah? Okey. Sekejap. Okey, yang ini mat apa? Mawazinuhu faulaika. Hu. Kat sini, hu. Apa hukumnya kat sini? Siapa boleh jawab? Apa hukumnya dekat sini? Mak Sila saja. Betul. Mak Sila. Mak Sila Qasirah ke Mak Sila Tawilah? Qasirah. Yes, Mak Sila Qasirah. Okey, kita ke belakang sikit perkataan ini. Yauma idzinil haqqa. Ini apa hukum kat sini? Yang bila kita berhenti pada qaf ni, apa hukum dia? Qalqalah akbar. Okey, Masya Allah betul. Qalqalah akbar. Okey. So setakat ni ada apa-apa nak tanya? Setakat ini ada apa-apa nak tanya? Tak ada saja. Tak ada. Okey, so insya-Allah kita akan sambung kelas kita pada hari esok. Esok awak ada kelas ke dengan Ustazah Mbak Si? Saya tengok jadual sikit. 4C esok ada insya-Allah. So esok insya-Allah Ustazah akan bagi latihan lah dekat kamu Semalam belajar apa? Ingat tak semalam belajar apa? Siapa boleh cakap semalam kita belajar apa? Belajar apa? Siapa boleh cakap kita belajar apa semalam? Ayo, tahu tak tahu? Tak apa, esok tak belajar. Belajar. Baju haji. Haji minggu lepas. Haji yang minggu lepas hari apa? Hari Khamis ke Jumaat lepas. Ada kelas yang Khamis, ada kelas yang Jumaat. Nampak sangat kamu tak tengok. Okey, Saza bagi masa kamu tengok rakaman lah. Yelah rakaman semalam. Okey, esok Saza nak buat kuis. Okey, kita simple je kelas kita esok kita buat kuis. Kuis tentang pelajaran semalam dan hari ini. Okey? So belajar ya. Okey. So untuk hari ini, ni sajalah kelas kita Okey, so